Alhamdulillah di studio kita telah menjemput dua narasumber yang akan sama-sama berbincangkan, menerangkan kepada bis kita semua mengenai dengan aplikasi Bru Health dan juga ciri-ciri yang terbaru yang terdapat sebenarnya di aplikasi Bru Health Auda. Jadi alhamdulillah di studio kita telah pun menjemput Yang Mulia Pengeran Dr. Nur Azmi bin Pengeran Dato' Seri Setia Dr. Haji Muhammad, merupakan seorang konsultan bedah ortopedik Hospital Ripas, dan juga bersama beliau Yang Mulia Tuan Dr. Haji Zulhilmi bin Pihin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato' Seri Setia Haji Abdullah, merupakan seorang konsultan penjagaan kesihatan asasi Jabatan Perkhidmatan Kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Nek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum lagi segmen wawancara kita ni start tadi, ada sudah persoalan yang dikemukakan oleh Denny ni ya. Kalau lupa katanya password ataupun kata laluan Bru Health, macam mana tu? Barangkali ada cara solusinya. Ada. Terima kasih Denny dan Serina kerana menjemput kami. Terlebih dahulu ucapkan terima kasihlah kerana memberikan peluang pada kami untuk memberikan sedikit bercerita sedikit sebanyak tentang ciri-ciri terbaru yang ada pada Bru Health pada masa kini. Dan seperti mana saya nak katakan tadi, ciri-ciri tersebut mengandungi banyak informasi dan maklumat-maklumat penting tentang kesihatan pesakit dan pengguna. Oleh yang demikian, baiklah kita ni semua tahu macam mana cara menggunakannya supaya kita dapat memaksimalkan penggunaannya. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya saya ceritakan sikit sebanyak tentang sejarah latar belakang Bru Health ini ya. Seperti mana para penonton pun sudah tahu tentang Bru Health ini. Aplikasi Bru Health ini telah wujud sejak bulan Mei 2020 sejak pandemik. Diadakan khusus untuk menangani masalah pandemik COVID-19. Dan di sana kita dapat lihat penggunaannya sangat berleluasa. Lebih daripada 90% penduduk negara Brunei Darussalam telah memuat naik aplikasi ini dan digunakan di mana-mana tempat, membolehkan kita ni bergerak, pergi ke sembahyang Jumaat di masjid, pada waktu kita sukar, ke kedai, ke gedung-gedung, dan menerima vaksinasi, membooking untuk vaksinasi dan menerima rawatan dari rumah. Jadi melihat kepada kebolehan ini, Kementerian Kesihatan telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan lagi ciri-ciri yang ada pada Bru Health untuk dapat digunakan kepada seluruh masyarakat dan dapat memberikan ciri-ciri terbaru seperti membuat appointment, dapat memberi saringan kepada pesakit tentang kesihatan mereka. Dan salah satu ciri yang saya rasa sangat penting ialah mengadaptasikan atau mengekstrak maklumat yang ada pada sistem kesihatan Bru HIMS yang ada di hospital dan di klinik-klinik kesihatan kerajaan, dimasukkan dan ada di telapak tangan kita ni. Jadi maklumat kesihatan pesakit akan berada bersama dengan pesakit dan dapat digunakan oleh pesakit di mana-mana sahaja. Walau pada waktu apapun. Walau apa saja. Itulah yang kami rasakan satu inovatif yang sangat baru daripada Kementerian Kesihatan, dan banyak orang ada yang tahu tapi banyak orang masih belum mengetahui kebolehan Bru Health ini. Dan di sini pada pagi ini insya-Allah kami akan cuba mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit sebanyaklah berceritakan tentang ciri-ciri tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih atas mukadimahnya Tuan Pengeran Doktor. Kalau soalan berikutnya mungkin boleh diajukan kepada Dr. Haji Zulhilmi, saya. Mungkin boleh kalau diterangkan ni Tuan Doktor dengan lebih terperinci mengenai dengan ciri-ciri yang ada di dalam platform Bru Health pada masa ni, yang kami tahu jenis Sarina banyak sudah dimuat naikkan ciri-ciri yang terbaru, di-upgrade dan sebagainya. Mungkin boleh diberikan sedikit pencerahan ni Tuan Doktor. Terima kasih Din ya. So sekarang tertera di skrin di kita. Saya akan telefon saya, tapi ini bukannya Bru Health saya. Ini Bru Health yang ada pada masa tani launch, tani buka aplikasi tersebut, dan akan menunjukkan di atasnya pertama sekali adalah mengenai dengan indeks kesihatan. So indeks kesihatan ini adalah macam mana kita mengetahui adakah kita ini sehat, macam mana indeks dibandingkan dengan orang ramai. Ada soalan-soalan tertentu yang harus kita jawab mengenai dengan indeks kesihatan. Saya akan menunjukkan soalan-soalan tersebut memang banyak. So seperti tarikh lahir Auda, jantina dan sebagainya, dan semuanya mengambil masa mungkin dalam 20 ke 30 minit untuk mengisi, dan boleh juga dibuat sekarang
Tapi kalau sudah kebanyakannya soalan-soalan tersebut memang sudah diambil daripada BRUHIMS BIS kita. Seperti ataupun BIS kita pernah menjawab soalan ini sebelumnya. Dan kalau macam ada juga dapat diubah, kalau sekali merokok diubah jadi pada ke bekas perokok, dan mengambil alkohol tidak. Dan setiap kali ada tempatnya berhenti, sama ada BIS kita boleh berhenti ataupun berhenti ataupun dibuat lagi semula pada waktu yang lain. Kalau saya dapat menambah sedikit, Danny, salah satu ciri-ciri yang sangat berguna dalam health index ini ataupun indeks kesihatan ialah maklumat yang ada di BRUHIMS tetapi BIS kita ingin tahu, contohnya taraf level kolesterol. Anda tidak tahu kan? Gula tidak tahu kan? Tapi BRUHIMS ada. Jadi aplikasi ini akan mengambil maklumat tersebut dan memasukkannya ke dalam BRUHealth. Jadi walaupun kita tidak tahu, kita skip saja soalan itu, dengan automatik maklumat itu akan dimasukkan dan akan merangkumi indeks kesihatan BIS kita pada akhirnya. Jadi inilah yang kami rasa sudah di-apply masa ini dan tinggal BIS kita menjawab soalan-soalan yang BRUHIMS tidak tahu saja. Contohnya ada satu soalan tadi, your waist lebar sukatan. Jadi berbeza kan ini sama tahun lepas kan. Jadi perlu di-update. Jadi things macam tarikh lahir ia akan sentiasa repeat, ketinggian dia akan sentiasa repeat. Jadi inilah yang saya rasa, yang kami rasa ciri-ciri yang sangat unik dalam health index ini yang pada masa ini belum ada terdapat di mana-mana aplikasi platform di mana-mana kita cari. So itu satu, dan yang kedua adalah mengenai dengan penilaian risiko. So tadi tahu masa ni ada program kebangsaan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa sama ada kita ni itu ada berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit kardiovaskular atau jantung dan juga penyakit yang tidak berjangkit betul seperti kanser. So kalau BIS kita khawatir sama ada BIS kita ada penyakit-penyakit tersebut, bolehlah dimasukkan. Bolehlah BIS kita masuk dalam sini penilaian risiko, dan dalam sini ada dua pada masanya, serangan kardiovaskular dan serangan kolorektal, dan akan ditambah lagi dengan program-program lainnya seperti kanser cervical dan juga kanser payudara. Tidak lama lagi dan seterusnya. Ini semua orang, kebanyakan orang tahu sini pasal Beyond on the Move ataupun langkah kita ni. Suara ni, telefon ni baru hidup tadi. So tapi semalam nampak langkahnya 7,600 daripada orang anak, dan masa aktif adalah 74 minit dan akan berubah dari masa semasa. Tapi ciri yang mustahak yang saya mau tunjukkan pada orang ramai pada hari ini adalah lawatan perjanjian. Ini adalah yang mustahak, di mana kalau kebanyakan masa ni ramai orang mau membuat berjumpa doktor. Sekiranya saya mau jumpa doktor pada minggu depan, tapi dikhawatiri sebab sibuk dengan urusan kerja. Saya mau pastikan yang ada perjanjian berjamaah, dan tadi boleh orang ramai boleh request boleh menempah terus perjanjian di mana pastikan saja yang mustahak sekali adalah nombor 1 tu, pastikan nombor BRUHIMS BIS kita lurus dalam itu betul dan so ni Ali Ahmad punya BRUHealth, dan pastikan BIS kita ada demam batuk atau selisma. Kalau BIS kita ada demam batuk selisma, memang bukannya cara untuk berjumpa doktor. Mestilah kalau batuk selisma sama ada ditangguhkan sudah BIS kita baik semula, ataupun kalau mau berjumpa pada hari yang sama, berjumpa terus ke pusat kesihatan. Ini tidak ada batuk. Tidak ada batuk. Okey, dan seterusnya pastikan BIS kita tidak ada kondisi yang yang mustahak seperti sakit dada, sukar bernafas, kerana kalau BIS kita ada kondisi tersebut, hendaklah berjumpa doktor serta-merta. Bukannya menunggu ada perjanjian kosong. Baik tak berjumpa kalau BIS kita mau. Ataupun yang mustahak sekali adalah kondisi yang serius. Kalau BIS kita
dikhawatiri menjejaskan nyawa bis kita, jangan pakai aplikasi ini, terus berjumpa doktor. Ini tidak ada, dan lepas itu serahkan, dan bis kita boleh memilih klinik mana yang bis kita mau berjumpa. Tapi dalam aplikasi yang demo ni memang satu saja yang ada, terhad. Tapi kalau yang live atau yang sebenarnya memang ada 14 buah pusat kesihatan yang boleh bis kita menempah di ke 4 buah daerah. Tapi saya akan menunjukkan demo untuk kalau bis kita kan menempah sekiranya hari Senin. Tekan pada tarikh. Penuh sudah. Ada. Okey, hari Senin. So bis kita boleh milih slot yang mana. Masih mungkin ada mau available. Pukul 11 dan seterusnya. Dan so akan ditempah. Kalau bis kita menempah, pastikan dulu betul 9 Oktober pukul 11 di pusat kesihatan bis kita yang bis kita mahukan, dan juga maklumat pesakit adalah betul. Dan hendaklah bis kita membayar RM1 terus menggunakan terus aplikasi tersebut. Di debit, pembayaran secara debit secara debit secara online. Dan akan masa ni Kementerian Kesihatan pesat membuat cara lain lagi, mencari cara lain untuk membayar, mungkin daripada kredit bis kita, maka dari telefon bimbit dan sebagainya. Lebih senang. Dan selepas ini sudah ada pembayaran yang akan step seterusnya ia akan masuk dalam Bru Health bis kita. Jadi akan diverifikasi lah. Dan barulah akan disahkan sama ada tarikh tempahan itu diterima ataupun engagement tu. Seperti yang diterang sini. Ini dan seterusnya tuan-tuan, dan konsultasi video ini pun akan dibuat tidak lama lagi juga, di mana kita boleh membuat konsultasi video dengan doktor. Tapi ini masa ini dibukakan untuk psikologi, pakar pemakanan saja. Tapi insyaAllah tidak lama lagi akan dibuat untuk pusat-pusat kesihatan berdekatan, insyaAllah. Dan nombor giliran ini adalah yang baru juga, di mana ada pusat-pusat kesihatan tertentu yang ada membuat ada macam QMS nombor giliran di mana bis kita macam style di immigration ada aplikasi QR. Ini sama juga. Ini yang lebih baiknya ia dikaitkan dengan BruHIMS bis kita. So sama di bahagian doktor pun nampak yang nombor ini adalah bis kita, dan kita ini pun akan mengetahui bila giliran tani yang akan datang, berapa minit lagi menunggu, dan bis kita boleh berjalan. Tani boleh trace dan satu lagi auto registration, di mana kalau bis kita datang ke pusat kesihatan ada sudah perjanjian, ada sudah membayar RM1, bis kita scan saja QR. Dengan cuma ni bis kita scan saja QR, ada QR code, jadinya akan didaftarkan terus dari lepas berjumpa pegawai rekod, terus ada nombor Q itu dalam Bru Health bis kita, dan akan terus dapat ke jumpa bagian naskah, berurusan saja terus. Baik. Okey. Jadi adakah maksudnya doktor, kalau mungkin ada yang bertanya ni tertanya-tanya, kalau sudah membuat perjanjian melalui aplikasi Bru Health seperti yang diterangkan tadi, adakah semasa perjanjian dikehendaki jua membawa kad perjanjian dan sebagainya, ataupun boleh di-replace secara terus menggunakan aplikasi ini? Ya, ini selalu orang bertanya kalau dikhawatirinya kadang-kadang lagi kesian ada yang sampai sebab kehilangan kadnya, takut ke menjumpa doktor. Kad takutnya hilang, tapi semasa ni semua rekod perubatan dalam BruHIMS sudah. Rekod perubatan, jadi dapat yang bawa. Tapi yang bagusnya kalau membawa tu dapat dilekatkan perjanjian yang akan datang. Kalau sekiranya tidak ada elektrik, tidak ada internet, jadi digunakan untuk rujukan untuk dapat dipakai
dapat ada tempat merefer, rujuk. Dirujuk. Tapi kalau kita datang dengan perjanjian yang online visit di mana dapat perjanjian ni, kebanyakan pusat kesihatan belum ada auto registration ini. So paksa jom berjumpa doktor, berjumpa dengan pegawai rekod dulu. Mesti juga datang ke sana untuk mendaftar juga seperti biasa. Tapi dapat bayar RM1 tapi disyorkan datang 30 minit lebih awal lah untuk pastikan kadang-kadang kesesakan di pusat kesihatan atau faham. Dan kita difahamkan juga adanya video consultation ataupun konsultasi video. Mungkin dapat terangkan Dr. Razmi. Jadi konsultasi video ni adalah satu ciri-ciri yang terkini lah dalam trend digital health di mana-mana kita pergi di Australia, Singapura. Jadi video consultation adalah satu platform yang sangat berguna. Tapi di negara Brunei Darussalam kita ni ingin cuba mensosialkan perkara inilah supaya pengguna lebih mahu untuk video konsultasi kerana masih banyak pengguna tadi lebih prefer berjumpa dengan doktor secara bersemuka. Video konsultasi platform ini pada masa ini digunakan pada pesakit-pesakit yang sudah kerap tadi jumpa. Artinya kalau seorang pesakit berjumpa saya contohnya di klinik ortopedik dan saya sudah tahu ia ada penyakit regular patient lah. Jadi regular patient lah. Jadi tinggal follow up sahaja. Jadi daripada menyuruh mereka datang ke klinik pagi-pagi cari parking. Jadi why not kalau kita ni berjumpa saya secara virtual. Dia tanya, Assalamualaikum pakcik, apa khabar? Sakit kita, lutut kita okey, ubat cukup indah. Jadi semua ini boleh dilakukan secara virtual, tidak perlu berjumpa secara bersemuka. Tapi kalau macam contohnya pesakit baru, tadi kita ni dah tahu masalahnya. Jadi kita ni mau berjumpa, memeriksa dengan lebih terperinci. Jadi itu mungkin lebih sesuai berjumpa secara bersemuka. So di masa hadapan insya-Allah ciri-ciri video konsultasi ini akan dilaratkan kepada perkhidmatan kesihatan awam dan juga mungkin pada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah influenza, batuk sesama yang ringan lah. Jadi tidak payah berjumpa doktor, boleh berjumpa secara virtual, boleh booking appointment daripada telefon saja. Jadi secara amnya kita ni mau telefon ini digunakan sebagai salah alat pemberian kesihatan. Jadi sangat berbeza daripada dulu kan. Masa dulu cara kita ni memberikan kesihatan ialah mesti jumpa klinik doktor. Jadi sekarang melalui transformasi digital kesihatan, ini semua sudah berbeza. Anda boleh tahu apa masalah kesihatan anda literally daripada tangan kita. Betul. Kita boleh menyambung ubat daripada telefon kita saja dan tahu masalah kesihatan daripada tangan kita. Kita sebenarnya cukup kagum dengan usaha Kementerian Kesihatan khususnya dalam mendigitalisasikan apa yang penting Sarina perkhidmatan kesihatan kita ni. Jadi kalau boleh ditanyakan juga, tadi ada dikongsikan mengenai dengan records kita ni, data-data kita ni, personal health records kita ni. Mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut. Kami dipahamkan segala records kita ni yang di Bruhim dulu dapat diakses melalui penggunaan Bru Health Fund ya. Mungkin boleh diterangkan ya. Okay. So dalam Bru Health Aliani ni dalam telefonnya ni ada menunjukkan kad perubatannya di mana ia akan menunjukkan satu gilirannya. Okay. So gilirannya putus sikit. Menunjukkan gilirannya. Okay. So terputus sedikit. Okay. So ia akan menunjukkan kad farmasi kalau orang yang ada farmasi ada membuat tempahan ubat daripada farmasi boleh melihat di sini tapi dalam sini belum ada lagi dan juga ini untuk membooking kalau ada perjanjian tadi yang perjanjian yang saya buat tadi sebentar tadi 9 Oktober dan ini belum membayar lagi. So boleh bayar sebab bayar ada dalam mesti dibayar dalam masa 30 minit. Tempohnya. Kalau indah akan dibukakan lagi semula untuk orang ramai. Dan yang seperti yang soalan tadi adalah rekod kesihatan diri. So ini actually memakai password. So password. Hanya individu itu saja dapat akses. Sebab ini adalah demo, memang tidak ada. Tapi password itu boleh pakai sama ada Touch ID ataupun Face ID ataupun masukkan sendiri. Mungkin dapat terangkan sekarang.
Dan ini akan menunjukkan lawatan perubatan BIS kita, di mana kalau berjumpa di Pusat Kesihatan Gadong sebelum ini perjumpaan, dan test juga, yang ini rekod perubatan daripada segi ujian makmal, ujian makmal ada tertera juga ujian makmal keputusannya. Jadi tidak perlu kita ni review. Tetapi sebenarnya kalau macam BIS kita mengambil darah pada hari ini, ia akan baru timbul selepas 2 minggu. Sebab untuk memastikan, kadang-kadang ada perjanjian tertentu yang harus berjumpa doktor. Kadang dikhawatiri sudah ada perjanjian tersebut, dia akan terasa tidak payah jumpa doktor, tapi lebih baik. Jadi maksudnya sini kalau sekiranya selepas menjalani ujian makmal terindikasi ada sesuatu yang abnormal pada ujian tersebut, jadi mungkin pihak Kementerian Kesihatan akan memberikan notifikasi agar pesakit tersebut membuat perjumpaan bersama doktor dengan lebih cepat. Jadi maklum balas satu pun melalui aplikasi BruHealth itu sendiri So itu yang kadang-kadang ada orang mesti pastikan notifikasi arah telefon bimbit BIS kita diaktifkan. Benar. Dan kadang ada yang turn off bar. So imaging test ini adalah X-ray, X-ray MRI pun ada juga. Ubat-ubatan ini anda sejak dalam skrin ini farmasi, tapi actually ubat-ubatan pun ada. Dan ini adalah kalau orang yang disarankan untuk beriadah, ada preskripsi riadah. Imunisasi pun ada dalam ini, COVID-19, flu dan sebagainya. Dan saringan risiko yang seperti awal tadi. So semua ini ada di dalam telefon BIS kita sudah. Dan rekod perjanjian, sama ada BIS kita sudah berjumpa di mana-mana. Kalau ada konsultasi video, orang ni pernah jumpa video sebelum ini, walk-in dan sebagainya. Jadi pelbagai ciri sebenarnya telah pun dimuat naik, dimasukkan, diintegrasikan dalam aplikasi BruHealth ni, Sarina. Jadi BIS kita semua pastikan aplikasi BruHealth BIS kita, notifikasinya jangan di-off, Sarina, seperti yang disarankan tadi, diaktifkan, dan juga pastikan Alda telah pun memuat naik aplikasi BruHealth yang terkini ni, edisi yang terkini. Jadi banyak sebenarnya yang dikongsikan tadi, di antara ciri-ciri satu features. Kalau kan ditanyakan dia pelonjor sampai masa ni sebenarnya banyak persoalan. Kita mengharapkan akan ada satu sesi lagi untuk lebih menjelaskan dan memperincikan mengenai dengan ciri-ciri yang dinyatakan tadi. Kerana hanya tadi orang hanya sepintas selalu melalui kaca TV, dan saya percaya melalui usaha publicity dan juga pewartaan daripada Kementerian Kesihatan akan pastinya ada menyediakan mungkin dari segi risalah ataupun short videos untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat kita ni. Maklum saja doktor, kalau yang muda tu mungkin senang boleh faham, tetapi bagi mereka yang berumur atau di lingkungan warga emas satu, anda aku pemandai ni barang ni, memuking pun berkali cucu membuat. Itu hal-hal yang saya percaya menjadi salah satu cabaran. Saya mengharap ada lagi satu sesi. Kerana ini ada kepentingannya. Ianya akan BruHealth akan hidup bersama kita. Kalau untuk sementara waktu ni, ada BruHealth ada IG sendiri. IG-nya @BruHealth. Itu adalah untuk orang ramai kalau mau maklumat tertentu. Tapi dalam aplikasi tersebut ada juga risalah-risalah macam mana menggunakan aplikasi. Dan kalau orang ramai mahu bercakap sama manusia, boleh menelefon 148 Kadang-kadang talian kesihatan ada orang sedia untuk menjawab. Betul tadi bukan jawapan doktor, tapi kita dengan Sarina membuka rampai pagi hari ini bercerita mengenai dengan AI, Artificial Intelligence, IR. Jadi ada masih peluang untuk BIS kita bersemuka, untuk BIS kita bercakap dengan orang yang sebenar seperti dikongsikan tadi, Sarina. Bukan bercakap dengan Siri ataupun artificial person tapi ini masih ada konsultasi bersama dengan doktor atau pakar. Dan satu lagi tadi soalan password sebelum itulah lupa atau terasa soalan lazim tu. Yes. Jadi pasal password tadi yang memang kami pun merasakan ini adalah ada top 3 question soalan-soalan yang sering dihadapi, permasalahan dihadapi oleh para pengguna. Jadi kalau dikatakan memang aplikasi BruHealth ini mempunyai tempat di mana kita ni boleh mengupdate ataupun menukar password kita ni. Tetapi kalau secara ringkasnya bagi pengguna, drama yang paling cepat yang paling cepat adalah 148. Talian 148 akan memandu kita
ke satu tempat di mana kita boleh mengupdate password kita. Tapi kalau bagi mereka yang suka menerokai Bro Health, mereka mendapati di akaun mereka sendiri akan terdapat satu ciri penukaran password. Ya. Jadi apabila status memang ada satu ciri ya. Ada satu ciri di sini dapat menukar password. Saya ikut kita. Kita boleh lihat di kaca TV ya. Sebentar lagi ni Sarina, kita akan kongsikan pada BIS kita tempat di dalam Bro Health untuk BIS kita mungkin kelupahan orang kita ni kelupahan password dan sebagainya. Bukan lagi mungkin, selalu kelupahan. Ya, selalu. So actually ada ahli So ada ahli dalam skrin mungkin sekarang. So caranya adalah dari ahli. Kalau ahli ini sudah masuk tapi kalau sudah kita ada password sekarang sudah satu adalah dengan email so kalau BIS kita ada masuk sudah pastikan email BIS kita dibuat di sini dipautkan ke Bro Health so emailnya pastikan BIS kita meletakkan email BIS kita. So kalau BIS kita kelupahan sebab passwordnya memang mesti mengandungi karakter abjad nombor dan juga simbol capital juga. So memang sukar saya sendiri pun kadang-kadang lupa. So Pak serta kalau BIS kita mereset password pastikan email ini ada masuk. Kalau belum dapat masuk dalam Bro Health juga, pastikan BIS kita boleh menelefon 148. Dan then kedua adalah dengan mengaktifkan semula melalui IC kita. Ingat BIS kita dulu awal-awal sekali paksa digambar IC depan, belakang dan satu selfie dan ingat untuk verifikasi tu, verifikasi itu akan serta-merta tu yang pakai sama je pakai AI. Okey. Baik, Tuan, bukan lagi kesuntukan masa kita ini sudah berada di penghujungnya, namun saya berharap ada lagi satu segmen yang lebih memperincikan mengenai dengan ciri-ciri Bro Health atau satu ilmu yang saya rasakan tetap relevan untuk beberapa tahun ke depan kerana ia terkandung dalam blueprint kesihatan negara kita ini, Brunei Darussalam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua pegawai sumber kita, Yang Mulia Pengiran Dr. Nur Azmi bin Pengiran Dr. Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad, junjung kasih, dan juga Dr. Haji Zulhelmi bin Pehin Orang Kaya, Hamzah Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Abdullah. Terima kasih Dr. Terima kasih kedua-duanya. Alhamdulillah.